Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmasitah binti Muhammad Syawal, pelajar tahun 4 Ijazah Sarjana Muda Tahfiz Al-Quran dan Qiraat dengan Pendidikan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya akan membentangkan penulisan saya yang bertajuk Pecutan Hafazan Melalui Kaedah Karantina, Isu dan Cadangan. Kita teruskan dengan pendahuluan bagi penulisan ini. Kaedah karantina dipelopori oleh Ustaz Ma'mun Qurtubi Al-Hafiz dan Ustaz Yadi Iryadi Al-Hafiz pada tahun 2014 di Indonesia menurut Dudung Abdul Karim et al. 2020. Pelaksanaan kaedah karantina ini seawal 35 hari untuk pelajar menghabiskan keseluruhan 30 juzuk Al-Quran. Menurut Abdul Rahman Talib, program ini diuruskan oleh Artab Sendirian Berhad, merupakan singkatan kepada Abdul Rahman Talib Anak Beranak telah menjalinkan memorandum persefahaman sebagai rakan kongsi kepada Yayasan Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Indonesia untuk menubuhkan program karantina tahfiz Al-Quran di Malaysia. Pelaksanaan karantina tahfiz menggunakan metod Yadain yang diguna pakai sepanjang program ini dijalankan. Karantina berasal daripada bahasa Indonesia yang bermaksud kuarantin. Karantina tahfiz berkonsepkan pengasingan, iaitu meninggalkan perkara-perkara keduniaan yang boleh mengganggu emosi dan fikiran sepanjang perjalanan program ini berlangsung. Menurut Ailin Damiri 2020, Hidayatul Fitriyah 2020 menyatakan apabila dikaitkan dengan karantina tahfiz, membawa pengertian kepada peserta akan diasingkan untuk menghafal keseluruhan juzuk Al-Quran. Seterusnya, maksud metod Yadain. Perkataan ini dijadikan sebagai nama metod yang diasaskan oleh Ustaz Ma'mun Qurtubi dan Ustaz Yadi Iryadi yang merupakan pelopor kaedah karantina tahfiz di Indonesia. Menurut Muhammad Ashabul Yamin dan Anita Puji Astutik 2021, metod Yadain terdiri daripada dua bahagian. Pertama, visualisasi tadabbur dan Al-Quran visual. Visualisasi tadabbur ini merupakan kaedah menghafal Al-Quran diikuti dengan pemahaman ayat-ayat Al-Quran, manakala Al-Quran visual menggambarkan ayat di dalam fikiran setelah membaca berulang kali menurut Abdul Rahman Talib 2019. Seterusnya, isu-isu yang dikenal pasti dalam karantina tahfiz. Terdapat beberapa perkara-perkara yang menjadi isu dalam program karantina tahfiz, antaranya ialah kesukaran menyesuaikan diri. Program karantina tahfiz merupakan suatu program yang mengasingkan diri dari perkara-perkara duniawi, iaitu meninggalkan perkara-perkara yang mengganggu fokus untuk menghafal Al-Quran seperti media sosial, televisyen dan lain-lain. Menurut Abdul Rahman Talib 2019, antara isu yang timbul dalam program karantina tahfiz ialah peserta mengalami kesukaran untuk menghafal Al-Quran. Dudung Abdul Karim et al. 2020 mengutarakan peserta yang sukar untuk menghafal Al-Quran akan mendorong mereka menjadi tekanan, trauma, malas, mengantuk dan sedih. Selain itu, faktor utama yang mempengaruhi peserta kurang menyesuaikan diri ialah penggunaan metod Yadain. Peserta sukar untuk mengikut metod yang telah ditetapkan kerana belum terbiasa dengan kaedah yang digunakan. Isu kedua ialah persekitaran kurang kondusif. Suasana tahfiz yang khusus sangat diperlukan dalam proses menghafal Al-Quran. Persekitaran pembelajaran tahfiz yang sesuai hendaklah disediakan dengan persekitaran yang sesuai dengan keperluan pembelajaran tersebut. Peserta akan berasa terbeban dengan jadual yang telah disediakan, menyebabkan berlakunya sedikit sebanyak gangguan emosi dan fizikal peserta kerana tidak terbiasa dengan aktiviti yang telah ditetapkan. Isu yang ketiga ialah kos pengajian yang tinggi. Yuran pengajian karantina tahfiz di Malaysia yang dikendalikan oleh Artab ialah berjumlah RM5,800 Malaysia untuk 35 hari. Yuran ini termasuk makan, minum, penginapan di tabung haji Hotel Kelana Jaya dan khidmat dobi. Hanya mereka yang berkemampuan dan memenuhi syarat sahaja yang mampu menyertai program karantina tahfiz. Isu yang terakhir ialah kekurangan guru mahir. Tenaga pengajar di karantina tahfiz Malaysia ini terdiri daripada rakyat Malaysia sendiri yang telah diberikan latihan tentang metod yang digunakan dan dipraktikkan di Yayasan Karantina Al-Quran Nasional di Indonesia. Perkara yang menjadi isu ialah apabila kekurangan tenaga pengajar menyukarkan peserta untuk menghafal Al-Quran menggunakan kaedah ini dengan betul tanpa bimbingan yang khusus daripada orang yang berkemahiran. Berikut adalah jadual harian peserta karantina tahfiz di Malaysia bermula dari pukul 4.15 pagi sehingga 10 malam. Antara cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah penjagaan kesihatan mental dan fizikal. Menurut kajian Nazmus Saqif et al. 2017 dalam kajian Health Benefits of Quran Memorization for Older Men, mereka yang telah menghafal sebahagian besar Al-Quran
kurang berisiko mempunyai salah satu daripada penyakit kronik seperti tekanan darah tinggi, diabetes dan kemurungan. Perkara ini membuktikan bahawa amalan mereka terhadap hafalan Al-Quran sedikit sebanyak mendorong mereka menjaga kesihatan diri melalui penjagaan makanan dan elakkan daripada melakukan perkara yang boleh memudaratkan kesihatan. Selain itu, persekitaran iaitu bi'ah salihah. Menurut Abdul Rashid et al., kewujudan persekitaran yang saleh atau baik dan takwa akan mempengaruhi pembentukan jiwa dan akhlak penghuni yang berada dalamnya. Institusi tahfiz memainkan peranan yang penting untuk merancang strategi aktiviti untuk mewujudkan iklim dini agar matlamat untuk menghasilkan keputusan yang baik ke atas pelajar dalam membentuk akhlak yang mulia. Menurut Raihan Muhammad Arifin et al. 2019, cadangan yang ketiga ialah mengurangkan kos pengajian. Kurangan kos pengajian dapat membuka peluang yang luas kepada masyarakat di luar sana untuk menyertai program karantina tahfiz, sekaligus dapat meningkatkan lagi keluaran hafiz dan hafizah di Malaysia. Cadangan yang terakhir ialah latihan khusus untuk guru mahir. Menurut Azwin Hashim 2013, latihan khusus yang diberikan kepada guru merupakan satu keperluan dalam membangunkan profesionalisme guru tahfiz agar proses pengajaran dan pembelajaran tahfiz Al-Quran lebih efektif untuk mencapai objektif. Guru tahfiz yang mahir dalam pelbagai bidang terutamanya menguasai teknik pengajaran mampu melahirkan generasi yang cemerlang dunia dan akhirat. Kesimpulannya, Karantina Tahfiz Malaysia merupakan salah satu institusi yang membuka peluang kepada masyarakat di luar sana yang ingin mengisi masa lapang atau menunggu untuk memasuki institusi pengajian tinggi untuk menghafal 30 juzuk Al-Quran seawal 35 hari. Pihak-pihak tertentu perlu berganding bahu demi menjayakan program Karantina Tahfiz di Malaysia agar berjalan dengan lancar dan berkesan demi melahirkan generasi hufaz yang profesional. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.